Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang berada di rumah sekarang? Ustaz mengharapkan anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat, sihat di samping keluarga. Hari ini Ustaz minta maaf kerana tidak dapat membuat Google Meet bersama anak-anak, kerana hari ini Ustaz ada mesyuarat bersama dengan guru besar di sekolah. Mesyuarat itu masa dia sama dengan jadual PDPR kita pada pagi ini. Jadi Ustaz buat merekod video tentang tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan buat Google Meet pada minggu hadapan, InsyaAllah. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak belajar seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, hari ini kita nak belajar tajuk apa? Hari ini kita nak belajar tajuk mari bersyukur. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid tahun 3, dalam tajuk ini disuruh kepada kita, mengajak kepada kita mari bersyukur. Diajak kepada kita supaya kita ni bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada siapa yang perlu kita bersyukur? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak-anak tengok melalui gambar yang tersedia ini, tengok ada gambar yang menangis, ada gambar anak-anak yang sedang merintih, ada gambar anak-anak yang tidak dapat makanan, ada anak-anak kanak-kanak yang meminta derma. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita comparekan kehidupan kita sekarang ini. Adakah kita tak boleh makan? Kita boleh makan. Adakah kita sakit? Tak, kita sihat. Adakah kita meminta-minta dengan orang? Tak. Semuanya kita cukup. Kita ada rumah, kita ada mak ayah, kita ada segala-galanya. Jadi anak-anak, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk kita bersyukur kepada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan nikmat yang ada di dalam gambar ni sahaja. Macam-macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sihat, nikmat apa lagi? Nikmat boleh makan, nikmat boleh menghidup udara yang Allah berikan kepada kita, nikmat boleh belajar. Anak-anak yang boleh belajar walaupun tidak bersemuka, belajar secara online pun kita mesti bersyukur, kerana masih lagi dapat belajar. Baik anak-anak, seterusnya kita tengok slide seterusnya. Okey, pengertian syukur. Apa itu syukur? Bersyukur membawa maksud apa? Berterima kasih kepada Allah. Tengok berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa maksud syukur? Syukur ialah kita terima kasih kepada Allah. Tanda syukur kita berterima kasih kepada Allah dengan apa? Dengan menggunakan nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Apa nikmat Allah yang Allah beri kepada kita? Cuba anak-anak fikir, renungkan apa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah, Maha Suci Allah, bermacam-macam nikmat Allah bagi kepada kita anak-anak. Nikmat boleh menghidup udara, nikmat boleh bernyawa sekarang ni, nikmat boleh makan, nikmat boleh angkat tangan, nikmat boleh melihat, nikmat boleh berjalan.
Apa lagi? Macam-macam nikmat yang kita kecapi di atas muka bumi ni pun itu dikira nikmat. Kalau Allah tarik saja satu nikmat, cuba bayangkan Allah tarik nikmat melihat, kita tidak dapat melihat. Allah tarik nikmat kita sakit gigi. Kita sakit gigi saja, Allah tarik nikmat kita sihat, sakit gigi je. Maka nikmat kita itu sudah berkurang. Kita sudah tak dapat menahan kesakitan itu. Jadi nikmat Allah yang Allah bagi ni banyak sangat. Maka tanda kita terima kasih kepada Allah, kita kena menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang sesuai dengan kehendaknya? Apa kehendak Allah? Allah hendak apa kita buat? Apa yang Allah hendak kita buat? Kita ada mata. Nikmat Allah bagi melihat, maka kita melihat ke arah kebaikan. Allah bagi kita mulut, Allah bagi kita lidah. Maka nikmat yang Allah bagikan kepada kita ini bukan sahaja kita boleh makan, tapi nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, kita buat apa? Kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siasa basahi lidah kita dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kita, dahi kita ni, apa yang nikmat Allah bagi pada kita ni, apa dia? Kita kena sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan sesuai dengan kehendaknya. Bukan pula dengan tangan kita ni, Allah bagi nikmat pada kita tangan, tapi kita mencuri. Itu bukan sesuai dengan kehendak Allah lah. Kita guna tangan kita ni untuk apa? Untuk membantu orang, untuk mengangkat bantuan, bagi bantuan kepada ibu bapa kita. Ibu bapa suruh jemur kain, kita pergi jemur kain. Itu maknanya sesuai dengan nikmat yang kita guna ini, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya apa dia? Konsep bersyukur. Apa dia? Mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah, mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati, dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa dia konsep syukur? Iaitu kita kena ungkapkan pujian kepada Allah melalui apa? Melalui lidah. Apa yang perlu kita ucapkan? Alhamdulillah. Tu kan, kita kena ucap apa? Alhamdulillah. Selepas makan kita ucap Alhamdulillah. Lepas kita bangun tidur kita ucap Alhamdulillah. Apa lagi? Kita boleh dapat belajar Alhamdulillah, kena ucapkan Alhamdulillah. Dan bukan ucap saja, kena mengakui nikmat Allah itu dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Ini seperti mana yang kita bincangkan pada slide yang kedua tadi. Baik, seterusnya nombor 4. Apa dalil yang perlu kita dalil ni apa? Dalil ni bukti perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah apa? Surah Ibrahim. Ni dalam surah Ibrahim. Apa dia? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa dia? Ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Ini adalah bukti yang menunjukkan perlunya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan segala nikmat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, slide yang seterusnya apa dia? Okey, cara kita nak bersyukur. Okey, bersyukur ni anak-anak ada cara dia. Ada cara dia. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara bersyukur kita dengan manusia. Cara bersyukur kita kepada alam sekitar. Bukan kita bersyukur dengan alam sekitar, maksudnya kita bersyukur macam mana kita nak bersyukur dengan alam sekitar yang Allah bagi ni.
Macam mana kita nak bersyukur dengan manusia yang Allah bagi kita berhubung dengan manusia? Dan ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kena solat, kena membaca Al-Quran. Kita solat tak anak-anak? Anak-anak di rumah solat tak? Kalau anak-anak tak solat, maka tandanya anak-anak tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Anak-anak baca Quran ke tak? Basahi lidah kita dengan baca Al-Quran ke tak? Kalau anak-anak tak baca Quran, itu tandanya anak-anak tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Apa lagi? Qanaah dalam kehidupan, apa dia? Bersederhana, bersyukur dengan apa yang kita ada. Allah, ibu bapa kita beli apa? Bagi kita makan nasi dengan telur sebagai contoh. Nasi putih dengan telur saja, maka kita bersyukur. Ibu bapa kita hanya mampu beli kepada kita apa? Beli kita nasi putih dengan ikan goreng saja, tak mampu nak beli ayam. Mak kita, ibu kita hidangkan kepada kita nasi putih dengan ikan goreng sahaja. Air masak. Tapi kita rasa marah. Kita nak nasi lauk ayam. Kita nak air apa? Kita nak air Milo. Tapi mak ayah kita hanya itu saja yang mampu. Maka kita kena bersyukur dengan apa yang telah dihidangkan oleh ibu bapa kita. Itulah rezeki kita hari ini. Tengok, syukur rezeki hari ini. Bukannya kita mengamuk, tak puas hati dengan rezeki yang kita ada pada hari tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan qanaah dalam kehidupan. Kemudian apa dia? Selalu menyebut alhamdulillah, bersyukur dengan Allah. Okey, seterusnya apa? Bersyukur dengan manusia. Cara bersyukur dengan manusia apa dia? Selalu bersedekah, menghargai orang lain, menghindari perasaan dengki, membantu orang yang memerlukan. Ini tanda-tanda kita ni, dan cara kita nak bersyukur dengan manusia, kan? Kemudian apa dia lagi? Bersyukur dengan alam sekitar yang Allah bagi kepada kita. Caranya macam mana? Menjaga kebersihan. Jangan pula kita buang sampah. Tidak membazir. Jangan membazir air. Bukan membazir air apa saja, jangan kita bazirkan. Apa lagi? Mengurangkan pencemaran. Sama macam tadi lah. Bukan saja menjaga kebersihan, mengurangkan pencemaran. Jangan kita pula buang sampah. Jadi kita yang sepatutnya kutip sampah. Apa lagi? Melakukan pemeliharaan. Tanam pokok. Tanamlah apa-apa saja, kan. Apa nama ni? Tanda kita nak buat pemeliharaan. Bukan saja kita ni tebang pokok, merosakkan pokok, tetapi kita juga buat pemeliharaan. Kita tanam balik pokok yang kita nak tanam lah. Baik. Okey. Seterusnya apa dia ni? Kepentingan mengamalkan sifat syukur. Apa dia kepentingan dia? Memberi kekuatan dan ketabahan, rajin mengerjakan amal soleh, tidak lalai dengan kemewahan, diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, digandakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kepentingan mengamalkan sifat syukur. Bila kita bersyukur anak-anak, maka kita menjadi seorang insan yang bertakwa. Kita ada kekuatan, dan kita ada ketabahan. Kerana apa? Bila Allah uji pada kita, ujian itulah yang menyebabkan kita jadi tabah. Kerana apa? Kerana kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, Ustaz bagi tahu contohnya, katakanlah kita contohlah kita tak ada makanan contohnya. Hari itu kita makan biskut sahaja, contoh. Jadi orang yang bersyukur, dia akan melapang dada.
Dia akan tengok orang daripada bawah dia. Oh, aku bersyukur kerana aku boleh makan biskut. Orang fakir miskin, orang yang lebih miskin, orang lebih fakir pada aku, belum tentu lagi dapat makan. Contohnya di negara-negara yang berperang, Palestin, Israel, di Palestin, yang sentiasa bergelut dengan Israel. Kita tengok macam mana anak-anak di sana. Macam mana anak-anak di sana sentiasa dalam keadaan yang sukar, yang susah, nak makan pun susah. Jadi kita bersyukur kan. Dan apabila kita bersyukur anak-anak, apa kepentingan dia juga, kita rajin mengerjakan amal soleh. Dan bila kita bersyukur, sudah pastilah automatik kita akan rajin mengerjakan amal soleh, tidak lalai dengan kemewahan. Itu kepentingan kita bersyukur. Kita tidak akan lalai. Allah bagi nikmat kepada kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita tu, kita tidak akan lalai dengan kemewahan itu. Bahkan akan bertambah syukur dengan nikmat Allah itu. Baik anak-anak, Ustaz rasa sekadar ini saja perkongsian Ustaz pada pagi ini. Ustaz hantar tugasan dalam dalam Google Classroom. Anak-anak boleh tengok dalam Google Classroom tugasan Ustaz bagi pada pagi ini. InsyaAllah, kalau tidak ada halangan mana-mana, InsyaAllah kita akan bertemu bersua pada minggu hadapan, InsyaAllah. Dan Ustaz minta maaf lagi sekali kerana tidak dapat buat Google Meet dengan anak-anak sekalian. Ustaz minta maaf banyak-banyak kerana ada musyaqqah yang tidak dapat Ustaz halang. Jadi walau bagaimanapun tak apalah, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan buat Google Meet, kita akan bersua di dalam Google Meet, insya-Allah. Baik anak-anak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.